Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat berjumpa melalui online, insya-Allah, melalui solusi syariah siri yang ke-8 yang bertajuk Peguam Syar'i New Normal. Dan sahabat-sahabat di luar, saya masih bagi ruang dan peluang untuk bersama-sama berkongsi, share dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau boleh share banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang lain sebelum Tuan Musa Awang memulakan, insya-Allah. Kalau ada apa-apa persoalan tentang sama ada nak tanya tentang kelayakan, nak tanya tentang chambering dan sebagainya, nak tanya macam mana nak jadi peguam syar'i pada malam ni, insya-Allah kita buka ruang kepada pelajar-pelajar, peguam muda, peguam yang baru, yang pelatih-pelatih dalam kamar. Macam mana nak menjadi pelatih sehingga bergelar peguam? Adakah perlu menubuhkan persatuan chambering? InsyaAllah pada malam ini, cuba kalau ada soalan boleh bertanya dengan Tuan Presiden kita pada malam ini. Saya cuba bagi ruang sedikit dalam masa seminit dua untuk laluan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan supaya share video kita pada malam ini, online kita pada malam ini. Ini adalah julung pertama kali bagi satu presiden. Kita akan menerangkan salah silah dia, biodata dia, sehingga beliau menubuhkan syarikat, sehingga beliau tamat chambering, sehingga beliau menjadi seorang pengerusi PJSM Malaysia. Jadi sila share kepada rakan-rakan daripada sahabat-sahabat UIA, rakan-rakan di UM, rakan-rakan di UKM, dan di mana-mana sahaja universiti, di kuis, insyaAllah di Insaniah. Mungkin boleh minta share. Ini adalah satu ruangan yang boleh menjadi satu panduan bersoal jawab dengan Presiden. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh terus komen di komen ini. InsyaAllah kita akan teliti dan kita cuba, Presiden cuba, Tuan Musa cuba untuk menjawab keseluruhan. InsyaAllah, okey. Share lagi. Kalau boleh share lagi, insyaAllah kita cuba berkongsi ilmu bagi yang baru, kebanyakan pada hari ini yang hampir graduan, yang mungkin tak convocation pada tahun ini, macam mana nak lalui keadaan new normal, peguam-peguam yang baru membina firma, yang dengan kata pada hari ini pun dah ada yang gulung tikar. InsyaAllah kita cuba bantu pada malam ini. Kalau boleh tolong share sebanyak yang mungkin. InsyaAllah saya akan jemput Tuan Musa ke talian, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Hari ni dah bekerja ke di KL? Belum. Belum lah? Okey. Ya. Di Pulau Pinang pun sama, dan insyaAllah kita akan mula start bekerja pada 13 hari bulan, insyaAllah. Okey, jadi saya dah tengok ada ramai dah masuk untuk share. Dan okey, kalau boleh saya menjimatkan masa lagi, saya nak tanya terus kepada Tuan Musa. Saya saja pada hari ini tak mau memperkenalkan Tuan Musa. Biar Tuan Badan sendiri memperkenalkan diri beliau, sehingga orang kata apa, soalan-soalan yang saya akan tanya pada malam ni. Okey, Tuan boleh Tuan cerita sikit biodata Tuan dan salah silah pengajian. Boleh cerita sikit kepada penonton-penonton kita pada malam ni. Okay, terima kasih Tuan kepada semua penonton pada malam ni, adik-adik kita yang di luar sana, khususnya pada Peguam Syar'i dan seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari pertama PPPD, Perintah Dalam Pergerakan diperketatkan. Dan alhamdulillah pada hari yang pertama ini kita boleh berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang cuba dibawa oleh Tuan Zazil. Biodata saya, Tuan Zazil, saya asal Terengganu, lahir 1974, dan saya sebenarnya daripada awal tidak merancang untuk menjadi seorang peguam syar'i. Kita masa tu kita belajar aja kan. Kita belajar aja kos yang diberi, dan alhamdulillah saya lulus sarjana muda syariah daripada Universiti Malaya Kuala Lumpur pada 1998, dan kemudian lepas
sebaik sahaja habis belajar tu saya terus tendering di Tuan Jamal Lokman, Datuk Jamal Lokman, saya rasa tuan pun kenal. Terus chambering sehinggalah graduate dan sebagainya, sehinggalah saya dapat sijil program syar'i yang pertama tahun 1999 di Negeri Sembilan kalau tak silap saya, yang pertama. Dan saya meneruskan tugas sebagai peguam syar'i ini sehinggalah mendapat sijil-sijil negeri lain lah. Dan saya asal Terengganu, dibesarkan juga di Terengganu, dan tapi kebanyakan masa tu masa belajar di Universiti Melaya tu, kebanyakan masa saya belajar di Kuala Lumpur lah, dan saya pun chambering di Kuala Lumpur dengan firma yang berada di Subang Jaya dan alhamdulillah daripada 98, 99 sehingga 2001 saya bekerja dengan orang. Dan alhamdulillah pada tahun 2001 saya diberikan kelapangan, kemudahan oleh Allah untuk buka firm sendiri atas nama saya sendiri ketika itu, dan sehinggalah sekarang lah. Pertamanya saya buka atas nama Musa Awang and Associate lah, cuma pada tahun 2016 tu saya buat sedikit perubahan, saya tukar nama firm tu kepada nama MA and Associate sehingga sekarang, alhamdulillah Tuan Fazril. Dan alhamdulillah sepanjang PKP ni pun insyaAllah kita masih boleh bertahan dengan sedikit simpanan yang ada selama sebulan setengah ni. Dan pagi tadi pun saya buat mesyuarat dengan semua staf saya. Saya tanya mereka sama ada nak buka ke tak seminggu ni, sebab kita ada seminggu saja lagi sehingga 12 Mei. Dan saya tanya kalau buka macam mana, isteri kerja ke tak kan, nak rotation ke macam mana. So saya ambil keputusan, firma saya ditutup dulu, kita punya buat konsultasi secara atas talian tadi Tuan Fazril sehingga 12 hari bulan. Dan kalau kita lihat setengah mahkamah syariah pun masih belum buat operasi sepenuhnya, hanya untuk dalaman saja. Contoh di Mahkamah Syariah Negeri Selangor hanya dalaman saja. Dan selepas 13 Mei baru mereka akan buat operasi sepenuhnya kepada untuk pelanggan hadir lah masuk rumah syariah. So Tuan Fazril dah ada buka office ke? Belum lagi. 13 hari bulan insyaAllah kita akan buka sekali. Kita bagi mereka rehat dulu. Selesaikan mana yang perlu dulu. Dari segi nak letak anak kan, nak jaga anak. 12 Mei ni insyaAllah kita akan buat operasi sepenuhnya lah. InsyaAllah sebelum PKP ni ditamatkan, kita doakan supaya PKP ni dapat ditamatkan segera. Tuan Fazril. Ya. Okey, penonton-penonton, pelajar-pelajar, rakan-rakan, pelatih dalam kamar, kalau nak tanya soalan, InsyaAllah boleh type di ruangan komen. InsyaAllah kita cuba menjawab sebanyak yang mungkin yang mampu untuk kita jawab pada malam ini. Dan seperti mana kalau siapa-siapa baca dalam saya punya Facebook, saya ada menyatakan antara ikon ataupun idola semasa pengajian, saya termasuklah adalah Musa Awang yang dinamakan, iaitu seorang yang syariah pure, iaitu berkelulusan syariah yang menjadi peguam syar'i. Dan pada ketika mana tahun 2001 dan 2002, 2003 ketika saya mengambil sijil untuk peguam syar'i di Negeri Sembilan, pada ketika itu saya menerima satu kad daripada firma beliau, di mana setiap daripada cawangan di Selangor, mahkamah-mahkamah syariah di Selangor itu, setiap firma beliau terdapat di cawangan-cawangan tersebut. Jadi kalau ada 10 ke 12 mahkamah, ada 12 lah cawangan di cawangan beliau di kawasan daerah-daerah tersebut. Jadi mungkin ada sebab, mungkin kerana apa, kadang-kadang kita hari ini kalau kita seorang yang keluar daripada universiti, kita nak kerja government, mungkin kalau tahap beliau pada hari ini mungkin dah jadi hakim mahkamah tinggi ataupun ketua pendaftar ataupun mungkin dah jadi ketua hakim syar'i pada hari ini dalam perjawatan kerajaan. Pada ketika dahulu perjawatan kerajaan ini penuh, terlalu banyak mungkin ruang-ruang yang boleh dimasuki oleh sini-sini ini. Tapi saya nak tanya kepada Tuan Musa, pasal apa? Saya cakap Penang. Pasal apa? Pasal apa?
boleh pilih kerjaya peguam syar'i ni? Mesti ada keistimewaannya. Boleh cerita sikit? Ya, sebenarnya perkara ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga kan, walaupun kita merancang wa makirullah wallahu khairul makirin kan. Kita rancang mana pun, kalau Tuhan dah letak kita kat situlah kita. Saya 1998 tu adalah pada ketika itu zaman pemelesetan ekonomi. Kalau kita masih ingat lagi tahun 1998 tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Itu berlaku juga isu tentang nak pinjam duit IMF, tabung kewangan antarabangsa kan. So ada isu kemelesetan ekonomi, isu politik juga ketika itu. Dan pada ketika itu memang kerja dengan kerajaan ini dibekukan. Dan alhamdulillah saya sebaik saja tamat pengajian bulan 4 tu, habis exam, saya terus saya terus mohon chambering, latihan dalam kamar di sebuah firma Tuan Jamal Uman. Dan diterima. Jadi sehingga saya graduate tu bulan 8, bulan 4, 6, 7, 8 tu saya dah chambering. So bila saya graduate bulan 8, bulan Ogos tahun 1998 tu saya memang dah berlatih dalam kamar lah. Dan jadi daripada situ kita dipandu ke arah itu. Dan pada ketika itu juga kita melihat bahawa sektor ataupun institusi guaman syar'i dalam masih belum ramai lagi. Tak macam hari ni lah. Dan jadi itu membuka minat kita untuk terus bersama-sama dalam bidang itu. Dan kita faham pada ketika itu hanya ada beberapa orang saja yang peguam syar'i lulusan syariah. Kalau saya boleh sebutkan nama Najmi Tuan. Sebutkan Tuan. Khairul Najmi Najmuddin, Tuan Datuk Jamal Luqman, masa tu belum Datuk lagi, dan Datuk Zaidi Zain. Hanya beberapa orang yang kita boleh sebutkan nama. Boleh, kalau kata nak kira dengan jari tu boleh dikira. Mungkin tak sampai 20 orang yang daripada syariah. Yang lain-lain tu adalah daripada advocate dan solicitor. So kita mengambil peluang itu untuk meramaikan lagi lulusan syariah pada ketika itu. Dan saya nampak pada zaman saya itu, tahun 1998-1999 tu, ramai lulusan syariah ni pergi ke arah lain. Maksudnya ada yang jadi cikgu, ada yang masa tu ada KPLI atau apa yang panggil kan, kursus lanjutan untuk lepasan ijazah ni masuk ke sektor pendidikan. So ramai yang pergi ke situ. Tapi saya tak ambil keputusan itu. Saya dan beberapa orang yang lain ketika itu kita masuk dalam industri ataupun sektor kewangan syar'i ini. So di situlah bermula. Dan saya pun tak ingat Tuan Sazri mungkin ada minta apply chambering ketika itu kan. Dan saya sebut tadi, memang pada satu ketika itu saya tak ingat tahun berapa, mungkin 2001 ataupun 2002, 2003. Pada ketika itu saya memanggil rakan-rakan yang lain ni daripada lulusan syariah. So, kita tubuhkan banyak cawangan. Macam Tuan Zazir sebut tadi lah, setiap daerah ada cawangan di Negeri Selangor dan juga di Kuala Lumpur di wilayah Persekutuan. Dan perkara itu boleh bertahan dalam setahun lebih macam tu. Sebab bila ada kes tu dia macam berlawan sama sendiri dari firm yang sama, dari firma yang sama. So kita ambil keputusan mana yang di bawah cawangan saya ketika itu, saya lepaskan mereka untuk buka firma sendirilah atas nama sendiri. Tapi saya tabik dengan Tuan Sazri lah, saya respect dengan Tuan Sazri, boleh terima kasih tubuhkan cawangan sehingga ke sekarang berapa, 200 lebih. Sekarang tinggal 150 je.
Macam tu jugalah, sama juga. Ya. Kita bagi peluang untuk program muda dia berkembang berhijrah ke arah yang lebih baik. Sebab mungkin kalau dengan saya tu dia tak ke mana-mana, dia kat situ je. Bila kita lepaskan dia lebih bertemu maju lah. Ada yang bekas ataupun yang pernah chambering dengan saya tu, dia boleh bertahan, firm dia tu bertahan hingga hari ni lah. Mungkin saya boleh ini ada beberapa orang macam Tuan Rosdan Sujak sendiri, Tuan Khairul Fahmi, Tuan Nahar Aziah pun, itu adalah antara yang pernah chambering di firma saya. So kita boleh buka tu, kita lepas tu mereka boleh bergerak dengan lebih maju. Okey, kalaulah kita nak masuk ke firma guaman syar'i ni, dia berbeza dengan firma guaman civil. Di civil kita melalui chambering 9 bulan dan pastinya kita akan menjadi seorang peguam bela peguam syariah. Tetapi di dalam syariah ini, chambering kita tidak tahu sampai bila. Kadang-kadang kita pelajar chambering ini dan pelbagai. Cuma saya nak tanya kepada Tuan Musa, macam mana Tuan Musa seorang yang boleh chambering, patuh dan taat dan setia sehingga boleh ditauliahkan sebagai peguam syar'i. Dan pada hari ini yang saya beranggapan, kebanyakan pelajar-pelajar syariah pada hari ini mungkin peguam syar'i ini sebagai satu alternatif mungkin untuk mendapatkan satu kerjaya di government. Jadi macam mana, saya nak tanya resipi Tuan Musa sehingga patuh, sehingga ditauliahkan sebagai peguam syar'i, dan apakah ciri-ciri chambering yang berkaliber. Dan kita tak ada hari ni dengar kata akan ada satu persatuan chambering pula. Jadi chambering ni hanya sementara, tetapi macam mana Tuan Musa bagi resipi kepada chambering ni untuk bertahan sehingga bergelar sebagai peguam syar'i, insyaAllah. Silakan. Persatuan chambering tu mungkin agak sukar lah, sebab chambering tu dia dalam tempoh tertentu saja. So kalau seketika kan ahli persatuan chambering lah kan. Dia chambering sebenarnya satu tempoh untuk kita belajar. Sama juga dengan belajar di tempat lain kita. Cuma kalau katakan belajar di universiti misalnya, kita berguru dengan ramai guru, lecturer yang ramai. So bila chambering ni, kita lebih fokus dengan mungkin seorang ataupun dua orang guru, iaitu master kita lah, penyelia kita. Dan penyelia ni akan ajar cara untuk perkara yang realiti. Sebab apa yang kita belajar di universiti tu sebenarnya tak sama pun dengan realiti. Teori kita belajar di universiti tu bila masuk ke lapangan kadang-kadang lain. Kita belajar di universiti mungkin buat pleading begini-begini, tetapi bila masuk ke amali dia berlainan sekali. Sebab mahkamah syariah ni kalau kita faham, dia ada banyak mahkamah, dia ada banyak ketua dia, dan setiap mahkamah tu kadang-kadang berbeza. Tak perlu nak katakan antara negeri dengan satu negeri yang lain, itu dah memang confirm beza lah. Kadang-kadang antara mahkamah dalam negeri yang sama pun dia punya cara tu berbeza antara satu sama lain. Sebab tu bila chambering lah master tu yang akan mengajar. Sebab tu dalam undang-undang pun kalau kita lihat dalam kaedah peguam syar'i pun ataupun dalam akta yang baru diluluskan pun, dia ada tempoh untuk master penyelia tu. Dia itu hendaklah lebih 7 tahun ataupun di setengah negeri 5 tahun ke atas. Sebab dia nak master tu orang yang betul-betul mahir dan orang yang betul-betul fokus dalam bidang dia, bukan master atas sekadar dia ada sijil tapi dia tak praktis. Itu nanti yang jadi masalah pelajar ataupun chambering student tu nanti. Dan chambering kita kena ingat ada yang merungut lah, maksudnya dari segi mungkin allowance yang rendah dan sebagainya. Sebab kita kena sedar allowance tu adalah sebagai sara diri, dia bukan gaji, dia bukan upah, tapi sara diri. Maksudnya supaya chambering student tu boleh makan minum hidup sepanjang tempoh chambering, dia bukan gaji. Sebab dia masih belajar lagi. So master tu bagi
duit sara hidup. So kena ingat, sebab memang kita faham bila setengah graduan ni, bila dia lulusan universiti, bila dia pergi jumpa interview untuk minta chamberlain, dia dah demand kat situ, minta gaji sampai allowance sampai 1,500, 2,009. So kadang-kadang masa tu dia agak ralat kat situ lah, sebab kita datang ni nak belajar, tapi kita tak, seolah-olah kita diberi gaji. Dan chamberlain tu kebanyakan dalam tempoh chamberlain tu kita boleh belajar cara-cara yang asas. Dan satu perkara lagi Tuan Zazil, saya dulu praktikan chamberlain dengan peguam, bukan peguam syariah sahaja, tetapi di firm yang ada peguam bela dan peguam cara. So kita chamberlain, kita jangan belajar isu-isu ataupun perkara berkenaan dengan undang-undang syariah saja, tapi dengan benda lain macam negara, konvensi, kriminal, penal code dan sebagainya. So benda tu kena mahir semua, kena belajar semualah. Sebab benda ni kita beramal di mahkamah syariah. Kadang-kadang bila kita bercakap dengan hakim ataupun kita buat submission dan sebagainya, so undang-undang lain yang civil ni pun ada dimasukkan sekali, bukan hanya undang-undang. So benda tu nak kena digali jugalah. Okey, kalau inilah yang dikatakan pada zaman dulu, kita kata 2-3 orang sahaja peguam syar'i yang syariah yang membina karakter, credibility dari segi peguam syariah, bentuk personality. Kalau kita lihat pada hari ini bukan satu yang mudah dalam keadaan yang sedikit, dan insya-Allah pada hari ini dah ramai, jadi membuka ruang pada pelajar dan keseluruhan pelajar untuk latih dengan peguam-peguam yang boleh dikatakan otai ini. Dan seterusnya, bila kita dah chambering, kita dah belajar chambering, hari pertama ketika pengalaman kali pertama beramal, macam mana keadaan Tuan Musa pada ketika itu? Adakah dalam keadaan kita terkejut dengan kes, terkejut dengan suasana keadaan mahkamah yang kes banyak, ataupun macam mana situasi keadaan itu? Silakan. Dulu Tuan Zahir, saya dapat sijil di Negeri Selangor pagi tu, diberikan tauliah oleh hakim syari'i ketika itu, Tuan Haji Arwah Tuan Haji Abu Naim. So petang tu saya dah pergi ke Mahkamah Rendah Putrajaya bawa kes. Maknanya pagi dapat sijil, petang dah bawa kes. Sebab kita memang kita dah bersedia, dan sedia tu satu, yang keduanya semangat untuk bawa kes tu. So bila semangat untuk bawa kes, perlu dalam keadaan bersedia lah, bukan semangat saja. Sebab bila kita pergi mahkamah dalam keadaan hanya ada semangat, kadang-kadang kita tindakan yang kita buat tu silap. Itu yang jadi kena tegur dengan hakim, kena marah dengan hakim, sebab semangat je ada, sediaan tak ada. So sediaan kita datang sekali. So sebelum bawa kes tu, eksis sebagai peguam syari'i yang baru, so mereka kena banyak bertanya lah. Orang yang pertama yang dia boleh rujuk adalah master dia, ataupun yang keduanya kalau dia dah rujuk master, dia boleh dapatkan pandangan kedua, second opinion daripada peguam-peguam lain ataupun rakan-rakan lain yang yang memang dah ada pengalaman di mahkamah itu, depan hakim tu. Sebab tu chambering dia jangan bila pergi mahkamah tu jumpa senior di mahkamah tu, dia kena muka manis sikit. Kena banyak senyum, kena tegur senior tu. Tegur tu bukan bermaksud satu, dia tak nampak sombong lah. Yang keduanya, tegur tu supaya dia ada connection di situ. So kalau dia minta bantuan ataupun pertolongan daripada senior tu selepas ni, so senior tu tidak akan rasa susah untuk beri ataupun ceritakan pengalaman yang dia ada. Itu cara dia. Seperti kalau kita pergi mahkamah dalam keadaan tegur orang pun tak nak kan, tengok jalan pun menegak ke apa, jumpa senior pun tak tegur kan. So kadang-kadang bila kita nak
tolong tu, kita sendiri yang rasa segan. Itu yang kita buat. Sebab tu hubungan baik tu dengan sesama peguam syar'i, dengan sesama chamberin, sesama dengan peguam senior tu perlu dijaga. At least kita sebagai orang yang lebih muda, kita diajar oleh ibu bapa kita supaya tunjukkan rasa hormat. Maksudnya bagi salam, sebagainya kita buatlah. Okay, dan sepanjang pengalaman saya, kita dapati bahawa maknanya sekarang ni kalau boleh lah, sama ada senior ataupun junior, kalau boleh junior ni tegaklah kepada senior. InsyaAllah senior-senior ni yang setakat yang saya kenal ni di seluruh Malaysia, Alhamdulillah dia orang ni akan memberi panduan. Dan kalau boleh mereka ni nak ajak lagi bagi kita jadi pandai dan boleh bawa kes bersama, insyaAllah. Sebab dalam liga ini hanya kita yang sahaja yang bersama, tidak ada orang lain. Kadang-kadang mungkin hari ni kita plaintiff, esok kita defendant, mungkin hari ni kita pula defendant dan peguam itu adalah plaintiff. Itu yang kebiasaannya lah. Jadi berdasarkan itu juga sebenarnya cara untuk kita kekal lama dalam profesion. Bila kita ramai orang, kita berbaik dengan semua orang, so kita tidak akan rasa segan, tidak akan rasa panas duduk dalam industri ni, duduk dalam profesion. Kalau kita bawa hati je, and then susah. So dia akan rasa panas, sebab tu dia akan pergi ke sektor lain. So kalau dalam keadaan yang relax, cool, tak ada masalah dengan senior, tak ada masalah dengan peguam lain, saya rasa insyaAllah dia akan dalam. Dan itu antara tips ataupun yang boleh buat lah, kita perlu belajar. Dan benda ni sebenarnya kita sebagai peguam syar'i ini jangan ingat setahun kita bekerja ataupun dapat CJ peguam syar'i, kita jangan tergesa-gesa nak buka firm sendiri. Dulu belajar. Saya pun dulu daripada 98 2001 3 tahun kita belajar dulu dengan orang, and then kalau kita bersedia baru kita buka sendiri. Sebab kadang-kadang ujian selepas buka firm sendiri tu lagi banyak lah, lagi besar. Berat. Kita bekerja dengan orang kan. Saya sendiri pun 5 tahun baru buka firma. Selepas masuk government, masuk private dan sebagainya, baru berani buka firma selepas 5 tahun. Jadi bilalah Tuan Musa dah jadi peguam dan Tuan Musa kata selepas 3 tahun baru buka firma, boleh cerita sikit tak? Kadang-kadang ada yang kita sehari ni kita mendengar daripada pensyarah-pensyarah, banyak firma buka tutup. Seronoknya buka firma ini seolah-olah macam satu kejayaan, tapi esok lusanya tutup. Cabaran-cabaran yang tertentu. Dan kita juga sebenarnya berpersatuan ini supaya kolaborasi di antara peguam junior dan senior dapat bantu sama lain daripada 2001 sehingga ke hari ini PJSM ini ditubuhkan. Jadi macam mana pandangan Tuan Musa, keadaan permulaan Tuan Musa menubuhkan firma, cabaran-cabaran, halangan, macam mana? Cerita sikit bagi pandangan kepada peguam-peguam senior dan peguam muda. Silakan. Saya sebenarnya bila saya buka firma, modal untuk buka firma tu saya tak pinjam mana-mana pun, saya ambil daripada kes yang saya dah bawa sebelum tu. Daripada kes yang saya dah bawa sebelum tu, ada lebih kurang 40 kes ketika tu, 40 file. Saya jumpa bos saya, dia kata, bos, ini file yang saya bawa, so saya minta izin untuk file ni saya bawa keluar, sebab saya dah tanya klien nak saya yang handle. So daripada situ saya payment daripada klien, so bayaran yang klien buat daripada file yang diterima tu yang jadikan sebagai modal untuk buka firm. Dan satu lagi, saya masih ingat lagi, pertama saya buka firma tu hanya ada seorang staff saja. Itu pun saya ambil anak saudara saya yang bekerja. Bayar gaji tak mahal lah. Dan alhamdulillah benda tu berterusan, semakin berkembang dan sebagainya. Dan satu lagi kita kena ingat buka firm ni dia kita kena ada pengurusan yang baik lah dari segi file, account dan sebagainya. Saya rasa kita PJSM pun kita ada buat course ataupun seminar untuk ajar tentang pengurusan firma, pengurusan file dan sebagainya.
dan pengurusan tu baik, so payment tu pun akan masuk dengan baik. Sebab itulah firma tu boleh bertahan dengan lama. Dan satu lagi, kita jangan ingat jadi program syariah ini kita jangan pandang peguam bela, peguam cara, sebab mereka dia ada sumber yang banyak. Dia ada kes litigasi jenayah, dia ada kes konvensi, kes mal di mahkamah sivil pun mereka boleh buat. Kadang-kadang ada yang buat corporate. So kalau kita lihat mereka pakai kereta besar, rumah besar, kita jangan nak jadi seperti mereka dengan keadaan yang cepat. Kena bersabar dululah, dan insyaAllah benda ni kalau ada pengurusan firm yang baik dari segi file yang baik, pengurusan firma yang baik, insyaAllah firma tu akan bertahan. Dan juga satu lagi dari segi cara kita menjaga reputasi yang baik. Sebab dia sebenarnya dalam profession guaman ni sebenarnya dia goodwill, nama baik. So kalau kita bawa kes, contoh kita ambil dengan harga yang rendah tapi bawa kes sambil lewa, so goodwill dia tidak akan datang, dia the bad will. Nama buruk tu kita faham, mulut orang ni dia akan bawa dari seorang ke seorang. Sama betul. Baik, goodwill tu dia akan bawa antara klien, sesama sendiri, dan sesama peguam, sesama kaki tangan mahkamah. Itu goodwill tu kalau tak dijaga, so, itu yang merosakkan reputasi sebenarnya sebagai guaman ni. So kalau kita seorang peguam jaga goodwill, goodwill tu dari segi pengendalian kes dan sebagainya, goodwill sebenarnya, dan juga dari segi hubungan kita dengan orang mahkamah, dengan sesama peguam. So itu goodwill tu yang akan dibawa, dan insyaAllah sebab itu kalau Tuan sebutkan tadi, tahun 2001 kita tubuhkan Persatuan Peguam Syariah Malaysia kepada ketika itu. Dan kita sebagai satu gabungan ataupun perhimpunan pada semua peguam syariah, terutamanya yang lulusan syariah ni, supaya mereka di bawah satu kesatuan. Kita jangan tanya apa persatuan boleh bagi pada kita. Kita tanya apa yang kita boleh beri pada persatuan. Sebab itu persatuan ni, ya, kita buat course, kita buat seminar, kita buat kursus dan sebagainya. Kita panggil peguam-peguam syari'i senior untuk ajar, untuk bagi pengetahuan mereka, pengalaman mereka, cerita dekat yang baru-baru ni. So inilah yang tidak ada dalam benda lain. Sebab kalau kita firm kita sendiri nak buat, nak panggil orang, kita sendiri je lah. Tapi kalau kita buat secara berkumpulan, secara berpersatuan, secara jemaah, itu lebih baik sebenarnya. Dan saya percaya PSM Pulau Pinang pun memang banyak aktiviti yang dibuat, dan ini sebenarnya insyaAllah. So kita jangan tanya apa yang PJSM boleh buat untuk program syariah. Sebab kita bayar yuran RM50 setahun, itu pun kalau bayar. Tapi kita tanya untuk persatuan, masing-masing mungkin boleh bagi sumbangan, hikmat. Kalau mereka ada kepakaran, so mereka boleh bagi volunteer untuk ajar, menjadi peguam muda dan sebagainya. Alhamdulillah kami di Pulau Pinang, kami sepakat dengan Pakatan Utara. Jadi Pulau Pinang, Kedah dengan Perlis ini adalah satu pakatan yang cukup kukuh, dan kami sentiasa berbincang di antara satu sama lain tentang kebajikan peguam-peguam dan hala tuju apa-apa aktiviti yang kita perlu buat lah. Jadi ada apa-apa soalan daripada penonton-penonton, boleh terus berkomen bagi komen. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Ada satu soalan Tuan Musa, ini daripada saya just sampai di sini, daripada Huda Sofia. Dia kata, saya ingin bertanya, adakah untuk mengambil kes-kes di Jabatan Bantuan Kehakiman Syariah kita harus berkhidmat di firma guaman? Okey, Tuan Musa boleh jelaskan. Jabatan Bantuan Kehakiman Syariah atau Jabatan Bantuan Guaman? Jabatan rasanya saya rasa ni
jabatan JBG ni yang dia masukkan dan transkrip ni. JBG ni adalah satu jabatan kerajaan dan pegawai yang bawa kes JBG ni adalah pegawai syariah. Pegawai syariah yang diterima masuk dia sebagai pegawai kerajaan lah di bawah grade jabatan khidmatan awam ataupun kalau ada yang setengah negeri tu mengikut negeri khidmat ataupun servis negeri. So mereka ni bawa kes bantuan kepada orang awam lah. Pegawai ataupun pegawai syari'i di Jabatan Bantuan Guaman ni adalah sebahagian daripada pegawai syari'i, tapi mereka bertugas dengan pihak kerajaan. Kes-kes yang dibawa tu adalah kes-kes bantuan. Untuk mengambil kes KJBG, kita harus berkhidmat di firma perguruan syariah ini. Saya tak berapa faham lah dengan soalan tu, tapi untuk perguruan syariah KJBG ni mereka ada kes dia, ada kes mereka sendiri yang kes bantuan kepada orang awam yang kurang berpendapatan lah, yang tidak mampu melantik perguruan syariah ni. Tapi kalau katakan perguruan syariah di BBG itu pernah ada pengalaman chambering di firma Guaman, sebenarnya itu satu kelebihan pada mereka. Sebab mereka masuk ke JBG itu dengan pengalaman lain sebagai tambahan. Sebab ada banyak ada ramai juga di kalangan pegawai syariah ataupun hakim syariah yang bekas ataupun pernah sebagai perguruan syariah, lepas tu dia masuk ke kerajaan, servis dengan kerajaan. So itu satu kelebihan kepada mereka, dan mereka ni kebanyakan ramai daripada mereka dipandang tinggi lah bila mereka masuk berkhidmat di kerajaan, sebab mereka ada pengalaman sebagai perguruan syariah di luar sana ataupun perguruan syariah swasta. Okey. Ada satu lagi soalan daripada Huda Sofia juga. Dan apakah pensyaratan kepada seorang peguam syar'i untuk mewakili atau mewakili kes-kes pro bono jika ada, ataupun kes di Jabatan Bantuan Kehakiman? Yang ni mungkin dia salah faham, ataupun adakah dia faham kepada panel, ataupun kes-kes pro bono kalau jabatan. Apa tuan boleh ulas sikit tuan macam mana? Kalau ikut ni dia masukkan kes pro bono. Ya. Jabatan Bantuan Guaman dia mereka juga ada melantik perguruan syariah panel yang daripada perguruan swasta sebagai panel kepada kes di Jabatan Bantuan Guaman, tapi nak kena mohon lah, dan ada syarat praktis tahun ke atas dan sebagainya. So bila diluluskan, so kalau ada kes yang di Jabatan Bantuan Guaman, so Jabatan Bantuan Guaman akan serahkan, bagi file tu kepada perguruan syariah untuk bawa kes dengan tuntutan. Maksudnya bawa dulu, lepas tu dah selesai buat tuntutan claim dengan pihak Jabatan Bantuan Guaman. Claim tu ada banyak juga lah, ada dari segi mileage dan sebagainya. Dan ya, ada soalan lain? Okey, ada soalan lain. Soalan yang daripada orang yang sama juga, Huda Sofia. Nasihat pihak tuan kepada pelajar-pelajar Malaysia yang menuntut pengajian syariah hukum Islam di luar negara yang ingin beramal sebagai peguam syariah, mungkin menyedangkan beberapa karya ilmu supaya mendalami landscape perundangan syariah di Malaysia. Tuan boleh terang sikit? Bagi pelajar yang belajar di luar negara, di Jordan, Mesir, Indonesia dan sebagainya tu, sebenarnya bila balik ke Malaysia mereka kena ambil diploma lanjutan syariah, sama ada DSLP ataupun DAIS. So dalam diploma lanjutan tu mereka akan diajar tentang undang di Malaysia. Sebab kalau ikut mereka belajar apa yang mereka belajar dalam degree di luar negara tu, dia akan belajar undang-undang negara itu. Contoh mungkin di belajar undang-undang daripada Perancis dan sebagainya. So itu berlainan dengan apa yang diamalkan di negara kita. So bila dah mereka graduate tu, balik ke Malaysia, mereka
boleh sambung diploma lanjutan. So dalam diploma tu dia universiti akan ajar secara jelas detail berkenaan dengan undang keluarga, jenayah syariah, undang keterangan syariah, tata cara mal, tata cara jenayah dan sebagainya secara lebih fokus. So daripada situ mereka boleh berkembang lah. Maksudnya sebab tu saya cakap tadi, kalau apa yang kita belajar di universiti kadang-kadang tidak sama dari segi praktikal. So nak kerja lebih sikit lah, ambil masa sikit, setahun ataupun 2 tahun selepas tamat pengajian ijazah tu, sambung dan masa yang sama boleh chambering dan lepas tu boleh mohon sebagai peguam syar'i. Satu Tuan Fazil, saya nak sebutkan peguam syar'i ni dia punya cabaran dia kita kena mohon setiap negeri. Kalau 14 buah negeri, 14 CJ. So kalau dekat dinding tu penuh lah siapa yang ada 14 pun 14 CJ penuh lah dinding dia. Sebab kalau macam peguam bela, peguam cara, mereka ada satu saja certificate of practice tu. Tapi peguam syar'i kalau dia ada 14 CJ, 14 sijil dia ada. 14 ni. So, dia setiap CJ tu dia ada syarat yang berlainan. Maksudnya ada setengah negeri yang perlukan diploma lanjutan, ada setengah negeri yang tak perlu, ada yang ada peperiksaan sahaja, ada yang ada tak ada peperiksaan tapi ada interview. So itu kena banyak bertanya lah. So setengah negeri tu dia berlainan dan tak semestinya kalau lulus satu negeri kita akan lulus negeri lain. Contoh kita lulus di wilayah persekutuan, tak mestinya kita mohon 9 kita akan lulus. So dia ada risiko lulus. Itulah cabaran. So dia mana siapa yang nak mohon peguam syar'i, nak mohon CJ tu mohon negeri yang mudah dulu, yang senang. Okey Tuan, sikit lagi dia tanya, cadangkan beberapa buku karya ilmiah untuk pelajar lebih mendalami lanskap perundangan syariah di Malaysia. Banyak buku sebenarnya. Antaranya kalau berkenaan dengan undang keluarga, kita boleh baca buku Allahyarham Prof. Ahmad Ibrahim tentang undang keluarga. Kalau undang jenayah, kita boleh baca yang berkaitan dengan jenayah syariah. Tata cara mal pun ada banyak buku yang diterbitkan. Salah satunya yang ditulis oleh Ketua Hakim Melaka sekarang Tuan Nazri, tata cara mal dan sebagainya. Kalau nak fokus tentang isu ataupun bagaimana nak mohon sebagai peguam syar'i, boleh beli buku saya lah. Saya ada buku dah nak habis stok dah. So yang banyak sebenarnya yang kita boleh belajar. Tapi saya rasa untuk pelajar kita di luar negara yang belum graduate lagi, saya rasa fokus dulu pada pengajian tu. Sebab kalau anda baca banyak buku tentang perundangan Malaysia hari ni pun, kadang-kadang bila anda balik ke negara, so nak kena ambil diploma juga. So benda tu fokuskan, tamatkan dulu pengajian sarjana muda tu. So bila balik ke negara nanti sambung diploma lanjutan, dan lepas tu boleh belajar tentang undang-undang syariah negara lah. Okey Tuan, okey, ada lagi soalan. Soalan dia Tuan, masih ada di talian ke? Ya, masih. Okey. Maaf nak bertanya daripada Afiq Hazmi, apakah beza cabaran dulu dan sekarang yang menyebabkan satu firma itu tak boleh bertahan? Cuma saya pending Ustaz soalan dia ni, cuma saya nak minta Tuan jelaskan dulu sejarah bermulanya peguam syar'i di Malaysia dan peguam syar'i hari ni, perbandingan antara kedua tu. Yang ni saya simpan dulu soalan ni. Jadi saya nak tanya Tuan, boleh huraikan sedikit. Sekurangnya bila kita nak praktis peguam syar'i ni, kita kena tahu sejarahnya. Daripada mana bermulanya sejarah peguam syar'i dan perbezaan peguam syar'i dahulu
dan sehingga peguam syar'i masa kini pada hari ini. Boleh jelaskan sikit? Okey, dia kalau untuk seseorang melantik peguam tu zaman Rasulullah dah ada dah. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun dah ada. Kalau kita tengok banyak kes kebanyakannya berkenaan dengan Sayyidina Ali lah yang membantu Sayyidina Umar untuk pihak-pihak yang buat aduan tentang kes mereka di mahkamah. Contoh macam kes seorang wanita yang mengaku berzina, tapi kemudian Sayyidina Umar dah jatuhkan hukuman hukuman rejam dan sebagainya, tetapi wanita itu dibantu oleh Sayyidina Ali yang menceritakan perkara yang sebetulnya, bahawa dia sebenarnya dirogoh di tengah padang pasir yang panas. Itu terus kalau kita lihat di tanah Melayu pun dalam majalah Hakam Al-Adiliyah pun dah disebut seseorang yang ada kes di mahkamah tu boleh melantik seorang yang lain sebagai wakil dia. Dan kalau kita lihat dalam enactment sebelum merdeka pun dah ada peruntukan tentang peguam syariah. Tapi bila selepas merdeka diperkenalkan dengan pentadbiran agama Islam, so disebut dengan jelas perkataan syariah. Sebenarnya benda tu dah lama. Cuma dah lama. Sebab bila diwujudkan enactment pentadbiran agama Islam, so di bawah tu diwujudkan satu lagi peraturan kecil, iaitu kaedah-kaedah peguam syari'i setiap negeri lah. Dari situ diperkemaskan lagi tata cara kemasukan dan sebagainya. So peguam syari'i ini satu benda yang berkembang daripada dulu sehingga sekarang, dan dah merupakan satu profession yang berkembang. Baru-baru ni bila saya buat saya dapatkan jumlah sebenar peguam syari'i untuk terbawa ke Majlis Keselamatan Negara untuk berkaitan dengan minta supaya ekonomi ni dibuka, supaya PKP ni dilonggarkan lah. So, saya dapatkan senarai jumlah peguam syari'i itu yang sekarang kita ada 4,575 orang peguam syari'i seluruh negara. Kalau dulu mungkin 2-3 tahun lepas kita ada dalam 1,000 ataupun 2,000 orang, tapi tahun 2019 tahun lepas kita ada 4,575 orang keseluruhan. So itu satu jumlah yang dah ramai, yang menunjukkan bahawa profesion peguam syari'i dah berkembang daripada dahulu berbanding dengan sekarang. Dan cuma berlaku pengembangan jumlah yang ramai ni, so persaingan tu semakin sengit lah. Dan sebab tu balik pada soalan tu, sebab tu ada kes-kes ada firma-firma yang tak boleh nak bertahan sebab mungkin dia kekurangan dari segi ilmu dia, pengalaman dia. Peguam syari'i ni adalah satu bisnes. Dia kerja dengan kerajaan dan sebagainya, setiap bulan dapat gaji kan. Dia adalah bisnes. Bila bisnes dia perlu ada ilmu bagaimana nak memperkembangkan bisnes tu. Macam Tuan Zazri lah, mungkin daripada asal satu firma saja, tapi dia dapat ilmu tu, dia boleh perkembangkan hingga sekarang ada 150 orang peguam syari'i, ada banyak cawangan di bawah. So kalau tengok letterhead dia tu, surat pertama tu nama peguam tu. Surat kedua tu baru isi surat. Yang tu kena sembang di belakang. Okey, betul. Perkembangan yang berlaku, yang mana bila kita buka firm sendiri, kita bukan hanya sekadar buka tu konon nak sendiri, tapi kita kena ingat bila buka firm tu, itu adalah satu bisnes. Bisnes datang dengan faktor-faktor ataupun aspek lain. Contoh macam cara kita berhubungan dengan orang, cara kita kendalikan kes. Kalau kita kendalikan sambil lewa, so nama buruk tu akan dibawa oleh pelanggan kepada pelanggan yang lain dan sebagainya, oleh pihak peguam lawan. Dan kadang-kadang mahkamah sendiri tengok kadang-kadang kita ejaan pun, walaupun benda tu kecil
tapi sebenarnya dia akan melibatkan reputasi. Sebab tu saya sendiri kalau kaki tangan saya, even salah error typing tu kalau boleh kita tak nak satu pun berlaku dalam kita buat. Itu sebenarnya satu reputasi dan itulah yang akan membawa goodwill kita dan mengekalkan untuk kita bertahan rumah kita tu bertahan lama. So kalau kita dekat rumah hanya sekadar untuk bekerja sendiri tapi tak ada disiplin masuk kerja kita, lepas tu buat kerja pun kerja kita, klien bayar sebulan baru kita nak buat kerja, itu sebenarnya reputasi lah. Dan ada setengah kes tu sampai ke tahap berlaku aduan. Maksudnya dia ambil bayaran tapi tak buat kerja, hingga klien tu mengadu kepada jawatan kuasa peguam syar'i berkenaan dengan etika dan disiplin. So bila dah sampai ke tahap tu, sebenarnya itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada peguam syar'i yang ada title syariah di so ini perkara yang salah satu faktor, walaupun nampak kecil, simple, tapi sebenarnya antara faktor yang mengekalkan derma peguam syar'i. Okey, yang tadi soalan tadi saya rasa Tuan Musa dah jawab. Apakah beza cabaran dulu sekarang menyebabkan satu firma itu tak boleh bertahan? Saya rasa Tuan Musa dah terang tadi. Jadi saya teruskan kepada soalan seterusnya daripada Hafizuddin Wahid. Salam Tuan Musa, berapa lama tempoh untuk menjalani chambering? Adakah menjadi kewajipan di semua negeri? Kita silakan. Chambering ni bukan kalau dari segi undang-undang dia tak diperuntukkan dimasukkan dalam semua negeri lah. Antaranya yang perlu chambering Selangor, Sembilan, Penang tak ada kan? Penang tak ada. Penang tak ada. Perak, Johor, Kedah tak perlu. Kedah pun tak ada. So benda tu bukan dari segi undang-undang, bukan syarat semua negeri lah chambering. Tapi yang saya sebut awal tadi, chambering itu bukan hanya kita nak memenuhi syarat, tapi sebagai kita menimba ilmu untuk menjadi seorang peguam syar'i. Sebab kalau kita tak chambering, contoh kita duduk di Penang misalnya, dalam undang-undang tak sebut syarat chambering, tapi kita tak nak chambering, sedangkan kita minta CJ peguam syar'i. So, bila minta CJ itu nanti akan ada peperiksaan, akan ada interview. So kalau kita tak tak boleh nak jawab soalan yang diberi itu, sama ada dalam exam dalam interview. So di situ gagal lah, sebab kita tak boleh nak jawab soalan yang diberi sebab kita tak pernah. Walaupun bukan satu syarat dari segi undang-undang, tapi sebenarnya itu sebenarnya satu buat kepada siapa yang nak jadi peguam syar'i. Kita jangan letak dalam kepala undang-undang sangat. Maksudnya kita kena letak dalam kepala kita chambering sebab kita nak belajar dari segi praktikal ni. Bagaimana nak buat satu-satu kes. Sebab satu kes tu dia berbeza. Ada kes yang dimulai dengan saman, ada kes yang dimulai dengan permohonan, ada yang keping notis penghakiman saja ataupun notis tunjuk sebab sekeping je. Benda tu kadang-kadang kalau kita tak chambering, kita tak tahu masa tu sebab kita belajar lain. Kita belajar lain. Itu kita pergi pada praktikal, master yang akan ajar lah. Okey, Tuan Musa, saya nak teruskan soalan. Bagaimana dengan Akta Profession Guaman Syar'i? Sebab saya sepanjang pengetahuan saya, dan mungkin saya juga antara orang yang terlibat berkaitan dengan kita meeting tentang Akta Profession Guaman Syar'i sejak daripada 2001 sehingga tahun lepas berjaya direalisasikan. Apakah hasrat ataupun pandangan Tuan Musa tentang Akta Profession Guaman Syar'i selanjutnya selepas ini? Akta Guaman Syar'i dah wilayah persekutuan 2019
dah diluluskan tahun lepas 2019, Ya. diluluskan Parlimen, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan sekarang masih dalam proses untuk perwataan dan juga penguatkuasaan. Dan sebenarnya Akta Perubatan Kewangan Syariah ini satu perkara yang perjuangan yang sekian lama lah, daripada sebelum penubuhan PJSM lagi, sebelum 2001 lagi perkara ini dah dibincangkan. Dan kalau ikut Tan Sri Syed Ghazali, Akta Kewangan Syariah ini dicetuskan tu tahun 1998 lagi. Saya tengah belajar lagi. So benda tu dah dicetuskan. So benda tu dibincangkan sehinggalah dibawa ke Parlimen tahun 2019. So yang diluluskan itu adalah Akta Perguruan Syar'i Wilayah Persekutuan, dan insyaAllah negeri-negeri nanti akan follow, akan ikut buat enactment program syar'i. So dalam Akta Profesi Perguruan Syar'i 2019 tu ada perkara yang lebih kemas, yang lebih sistematik untuk mengawal perguruan syar'i lah, dari segi pendaftaran firma, dari segi insurans, dari segi menjaga kebajikan klien perguruan syar'i dan sebagainya, dan juga penubuhan badan perguruan syar'i wilayah persekutuan. So di wilayah persekutuan nanti sekiranya akta ni dah diwakilkan dan dikuatkuasakan, maka kaedah perguruan syar'i tahun 1901 itu akan terbatal. Dan perguruan syar'i di wilayah persekutuan di bawah akta itu, perguruan syar'i jadi lebih independent, more independent. Maksudnya dia akan berada di bawah badan perguruan syar'i, dia bukan lagi di bawah Majlis Agama Islam. So daripada situ nanti, kalau semua negeri mewujudkan perguruan syar'i negeri, so kita akan ada badan perguruan syar'i negeri lah, setiap negeri tu. Nanti kalau 14, kita akan ada 14 badan perguruan syar'i negeri. Tapi insyaAllah nanti 10 tahun lagi akan datang, kita akan cuba untuk mewujudkan juga badan perguruan syar'i Malaysia. Badan perguruan syar'i Malaysia dan juga Majlis Perguruan Syar'i Malaysia, dengan mengambil kira Majlis Perguruan Syar'i Negeri dan juga Badan Perguruan Syar'i Negeri yang dah ada. So, kita tunggulah Tuan Sazli, sebab patutnya tahun ni akta tu dah diproses untuk pewartaan dan penguatkuasaan. Sebab PKP 19 ni, so mungkin ada mengambil masa yang lebih lama lah, dan insyaAllah kita doakan mungkin tahun 2021 awal 2021 Akta Profesi Perguruan Syar'i itu boleh diperkasakan. Dan insyaAllah PJSM telah diberi mandat oleh Menteri Agama untuk mencadangkan tarikh kuasaan dan juga perwartaan. Itulah insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey Tuan, ada satu soalan. Okey, saya raikan juga. Muhammad Anas Rosdi. Assalamualaikum Tuan, untuk pelajar diploma lanjutan di LSA Daesh, boleh chambering syar'i semasa tengah ambil diploma tu, atau kena habis dulu diploma tu baru boleh chambering? Ya Tuan, boleh jawab. Silakan. Dia tengok pada undang-undang ataupun kaedah perguruan syar'i negeri. Kalau di Selangor, chambering tu hendaklah dibuat lepas dapat diploma. Sebab syarat di Selangor ada ijazah sarjana muda dan diploma lanjutan amalan syar'i. Sebab dia perkataan dan. So kalau ikut syarat di Selangor tu, kena habis dulu diploma baru boleh chambering. Tapi di negeri lain mungkin syaratnya berbeza. So tak apa, jangan risau, yang tu letak dulu. So kalau nak chambering tak apa, teruskan. Chambering dulu sambil buat diploma, tak ada masalah. Cuma bila apply untuk studi perguruan syar'i nanti, kena tengok satu-satulah kehendak dan keperluan dalam kaedah perguruan syar'i. So kalau kita dah lihat, contoh di Selangor kita tak memenuhi, tak payahlah kita apply, kita habiskanlah chambering tu, cukup 9 bulan. Tapi di negeri lain mungkin syarat dia berbeza. So dia secara umumnya
Kalau untuk jawab soalan tu, saya rasa tidak ada masalah untuk kita pada masa yang sama ambil diploma. Tak perlu nak sesak tunggu habis. Nak tunggu, nak susahkan kepala kita, tak buat je. So nanti bila kita nak apply nanti, kita lihat balik syarat tu sama ada penuh ataupun tak. Ada masalah tu. Ya. Okey tuan, memandangkan kita pun hampir 1 jam kita ke udara pada malam ni. Last satu soalan, baru sampai hasrat dia. Last untuk satu soalan, iaitu apa pandangan tuan berkaitan dengan peguam syar'i pada hari ini, kena tambah sikit. New normal untuk pada masa hari ini dan ke hadapan. Pandangan tuan boleh jelaskan sikit bagi pandangan pada kami peguam muda ni. Dia pandangan saya sebenarnya kita kena bersedialah dengan COVID-19 ni dalam keadaan yang kena ada social distancing. Lepas tu kalau dulu kita boleh jumpa klien di kedai mamak kan, sambil minum teh tarik, mungkin dalam keadaan selepas PKP ni dah tak boleh nak buat begitu. So perjumpaan tu mungkin perlu dihadkan, ataupun kalau perjumpaan di office pun kena ada social distancing dan sebagainya, kita pakai mask dan sebagainya sehingga COVID ni selesai lah dan dijangkakan tahun depan baru COVID ni kalau jumpa vaksin dia apalah. So banyak benda dan satu lagi peguam syar'i kena lihat dari segi skop yang lain juga, dari segi new norm, norma baru ni. Contoh macam yang kita buat ni, selagi dia tidak melanggar etika dan juga disiplin sebagai peguam syar'i, tidak ada masalah sebenarnya. Setiap orang boleh share pengetahuan yang dia ada, skill yang dia ada. Kalau macam peguam syar'i itu dia mungkin dia pandai bercakap, kondak, video dan sebagainya, dia boleh buat. Tak masalah panggil pihak lain untuk share pandangan dan sebagainya. Jangan sampai melanggar etika lah. Contoh macam kalau dia letak iklan nama dia, firma dia di situ, nak khidmat saya, itu dah kira melanggar lah. Tapi kalau kita buat dengan cara begini, kita memberi penjelasan berkenaan dengan undang, berkenaan dengan hukum syarak, tak ada masalah, kita boleh teruskan. Dan apa tu, kalau kata nak dapatkan senarai nama peguam syar'i itu, pihak PGSN boleh, kita ada yang boleh ditekankan. So kita bagi nama tu secara ramai. 700 orang, 700 kita bagi nama. So dia pelanggan pilih sendiri. So kalau macam Tuan Zazri buat di Penang, boleh bagi senarai nama peguam syar'i di Penang. So, ada 200 orang peguam syar'i, so itu rezeki masing-masing lah. So saya dan norma tu dia tidak melanggar etika dan sebagainya. Dan dari segi mahkamah pun sebenarnya masih dalam proses untuk penambahbaikan. Kita tak tahu bagaimana proses mahkamah selepas PKP ini ditamatkan, selepas 12 Mei nanti kalau ditamatkan, bagaimana orang punya proceeding dan sebagainya tu. So kena bersedia lah. So kena cari cara baru, norma baru yang boleh memperkembangkan profession kita ini, tapi jangan sampai melanggar etika. Sebab saya khawatir takut nanti ada pihak lain yang tak puas hati, dia buat aduan. So kita sama-sama kita jaga sesama kita. InsyaAllah. Kita jaga sama kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Musa pada malam ini kerana dapat bersama saya ke udara dalam slot Solusi Syariah. Dan untuk saya difahamkan Tuan Musa juga akan membuat slot untuk Selasa dan malam untuk berkongsi tentang undang-undang. Iaitu bila Tuan? Boleh promosi sikit? Kita buat PGSN pusat, kita buat slot bersama dengan saya dalam setengah jam. Kita juga tetamu dan insyaAllah kita akan ada setiap hari Selasa dan juga hari Jumaat jam 10 malam. 10 malam.
FB PDSM dan juga FB saya lah. Dan kita akan cuba mengupas isu-isu kes-kes mahkamah syariah dalam peringkat ataupun dalam tempoh PKP ni. Contoh macam pada berlaku perkara luar mahkamah, yang mana kalau nak mohon terima anak dan sebagainya, ataupun mungkin ada setengah pihak tu dah ada perintah mahkamah tapi dah sebulan setengah dia tak ada jumpa anak dan sebagainya, ataupun mungkin tak dapat nafkah dan sebagainya. So kita akan cuba kongsi dengan para tetamu yang kita bawa kas daripada mahkamah juga, tapi bukan hakim lah, yang pegawai syariah. Kongsikan perkara ini kepada pegawai syariah dan juga masyarakat awam. So malam esok insyaAllah tuan Raja. InsyaAllah, ya. Okey, terima kasih Tuan Musa kerana sudi bersama saya pada malam ni, insyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua penonton pada malam ini. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kelainan dan kesilapan saya sendiri. Jadi apa-apa pun berkaitan dengan pandangan undang-undang, perundangan, dapatkanlah daripada peguam-peguam syar'i yang bertauliah di kawasan anda yang berhampiran dengan anda. InsyaAllah jumpa lagi kita pada esok malam, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.